Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Akilah dalam Next Step 10 terhangat, 10 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Setiap kali individu-individu berprofil tinggi dilepaskan dan dibebaskan daripada pertuduhan, Badan Kehakiman dijadikan sebagai kambing hitam. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat berkata, menjadi karung tinju untuk masyarakat melepaskan marah menjadikan keyakinan orang awam terhadap institusi kehakiman semakin terhapus. Beliau berkata masyarakat gagal untuk fahamkan bahawa pihak yang bertanggungjawab untuk keputusan sedemikian iaitu selepas individu bebas daripada pertuduhan ialah pendakwa raya dan bukannya mahkamah. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan agar satu rang undang-undang digubal bagi menghalang pertukaran kerajaan di luar pilihan raya umum telah dianggap sebagai kenyataan orang terdesak. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, parti itu tertanya-tanya apakah faktor yang mendorong Zahid membuat cadangan sedemikian sedangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkali-kali mendakwa kerajaan pimpinannya mendapat sokongan lebih 2/3 di Parlimen. Taqiyuddin menegaskan pertukaran kerajaan di luar PRU dibenarkan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan selaras dengan prinsip demokrasi yang diamalkan di semua negara dengan syarat pihak-pihak yang mencabar kerajaan dapat membuktikan sokongan majoriti yang diterimanya. Kementerian Kesihatan Malaysia tampil memberikan penjelasan berhubung perkataan ditidurkan yang menjadi ketakutan ramai sejak kebelakangan ini. Dalam satu kenyataan, KKM berkata, tanggapan negatif dan buruk terhadap perkataan ditidurkan hanyalah salah faham dan perlu dibetulkan agar maklumat tidak tepat dapat dibendung sepenuhnya. Menurut KKM, tanggapan bahawa kaedah intubasi atau ditidurkan adalah salah satu cara untuk mematikan pesakit dengan kaedah yang paling selamat merupakan satu mitos dan tidak benar. Gerakan akan membangkitkan isu kenyataan kontroversi terbaru Dr. Mahathir Mohamad dalam mesyuarat PN yang diadakan pada minggu ini. Presiden Gerakan Dominic Lau berkata, sebagai seorang negarawan sangat tidak wajar Mahathir mengeluarkan kenyataan yang menyinggung perasaan kaum lain. Katanya sebelum ini beliau pernah bertemu dengan Mahathir untuk menyatakan rasa kesal mereka terhadap kenyataan dibuat semasa kempen pilihan raya kecil Pulai pada tahun lalu. Aksi tembak-menembak antara polis dengan penjenayah di Persiaran Prima Utama 3, Puchong Permai kemarin digambarkan seperti melihat adegan filem. Seorang penduduk lelaki di kawasan itu yang enggan dikenali berusia 30-an memaklumkan dia melihat beberapa kenderaan mengejar kereta dipercayai dinaiki suspek di lokasi berkenaan kira-kira 4 petang. Sementara itu, seorang wanita berusia 60-an yang juga penduduk di kawasan berkenaan berkata, pada mulanya dia tidak menyangka berlaku kejadian berbalas tembakan di lokasi terbabit dan menyaksikan anggota polis berpakaian biasa menyarap di jalan raya sambil melepaskan tembakan ke arah kereta terbabit. Kira-kira 2 tahun berlalu selepas vokalis ekspedisi Militia Ali diserang strok, namun nyata ia tidak melemahkan semangatnya yang kelihatan kembali bangkit berjuang dalam industri muzik tanah air. Walaupun pada awalnya kelihatan agak sukar menjangkakan hayat perjuangannya bersama anggota ekspedisi yang lain, tetapi rata-rata peminat fanatik kini menarik nafas lega apabila kumpulan heavy metal itu kembali menggegar pentas konsert kebelakangan ini. Sekali imbas, Ali sudah kelihatan pulih sepenuhnya dan mampu melantunkan vokal asalnya dalam setiap lagu yang disampaikan.
Polis mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian seorang bayi lelaki berusia 6 bulan yang cedera disyaki digigit oleh anak pengasuh seperti yang tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Kluang, Assistant Commissioner Bahrain Muhammad Noh berkata, semakan mendapati laporan polis telah dibuat ibu bayi itu pada jam 5.30 petang Rabu lalu. Laporan dibuat wanita berkenaan mengenai kes anaknya yang berumur 6 bulan mempunyai kesan gigitan di badan disyaki digigit oleh anak pengasuh yang berusia 3 tahun. Lelaki yang ditahan kerana disyaki melakukan khianat api di kediaman Ahli Parlimen Beruas Ngeh Kuham disahkan negatif dadah. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri ketika dihubungi bernama berkata, keputusan itu diperoleh hasil saringan air kencing terhadap lelaki berkenaan yang ditahan pada Jumaat lepas. Pada Jumaat, Muhammad Yusri dalam kenyataan berkata lelaki itu ditahan di kawasan Shah Alam, Selangor kira-kira 4 pagi dan direman sehingga Selasa bagi membantu siasatan. Selebriti serba boleh Alif Satar tidak melihat gerakan geng subuh macam Jumaat yang dimulakannya sebagai satu bentuk dakwah berat. Sebaliknya hanya usaha kecil dalam menjalankan tanggungjawab sebagai umat Islam. Kata Alif, beliau tidak merasakan gerakan itu sebagai miliknya secara peribadi tetapi ia adalah milik setiap individu yang sedang berusaha ke arah memperbaiki diri menjadi umat Islam yang lebih baik. Penyanyi lagu Lelaki Seperti Aku itu berkata, perkara ini adalah rukun Islam kita yang kedua dan merupakan perkara paling asas serta tuntutan agama yang dirasakan perlu dilaksanakan. Tetamu yang hadir majlis perkahwinan pengantin di Raja Brunei, Pengiran Muda Abdul Matin Bolkiah dan isterinya Dayang Anisha Rosnah menerima 6 jenis cenderahati istimewa. Melalui perkongsian video di TikTok, antara cenderahati yang diterima termasuk sebatang pen berjenama mewah Mont Blanc Coklat Patchy, album gambar dan beberapa barang bernilai yang lain. Menurut pemilik video, cenderahati ini disediakan khusus untuk tetamu biasa dan tidak terhad kepada golongan VIP atau orang kenamaan. Sekian sahaja 10 terhangat Malaysia hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 10 berita Malaysia paling trending hanya di 10 terhangat Malaysia. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.